agama ini ada dua perkara yang mesti kita ambil kira di dalam beragama. Satu ialah syariat yang zahir, satu ialah inti ataupun kerohanian, ataupun dalam bahasa yang lebih dekat dengan isu kita ini ialah kerinduan seseorang kepada syariat ataupun kepada empunya syariat itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW apabila menceritakan tentang ada orang yang tak dapat menyertai baginda SAW di dalam perjalanan untuk melakukan operasi dakwah ataupun perjalanan untuk kepada tempat jihad. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Inna bil madinati la rijalan ma sirtu masiratan wa la qata'tu wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mana kamu tidak melalui satu perjalanan, kamu tidak melalui satu lembah, melainkan mereka itu bersama dengan kamu, tapi mereka tidak dapat disebabkan kerana keuzuran ataupun kesakitan. Yakni ada orang yang pahalanya dia sama dengan kamu, kata Nabi. Kamu bersusah payah, dia dapat pahala tu juga. Tapi dia tak dapat menyertai kamu, bukan kerana dia tidak mau menyertai kamu, tetapi kerana terhalang di atas sebab-sebab yang tertentu, yang mana diizinkan oleh syarak. Itulah yang dilalui oleh umat Islam dalam satu tempoh, mudah-mudahan bagi mereka yang merindui masjid. Setiap hari kita fikir nak datang kepada masjid. Agama itu bukan saja soal hadir ke masjid dalam bentuk pergerakan fizikal, tapi agama adalah sesuatu yang mempunyai taste-nya. Agama mempunyai kerinduannya, agama mempunyai rasanya, agama mempunyai halawahnya, kemanisannya. Sebab itu Nabi SAW apabila datang dalam surah At-Taubah, apabila orang yang datang, "Wahai Rasulullah, kami pun nak menyertai Rasulullah dalam peperangan, berjuang bersama Nabi." Nabi kata, "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku tak ada benda nak bawa kamu. Kamu tak ada belanja, kamu kuda tak ada, kamu senjata tak ada, kamu nak pergi. Quran kata, "Tawallau wa a'yunuhum tafidu minal dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Allah kata mereka berpaling, sedangkan air mata mereka dilimpahi dengan air mata, duka cita kerana mereka tak ada benda nak belanja, nak join Nabi SAW. Kita apabila faham hal ini, kita akan faham perasaan orang kampung yang kurang duit, orang-orang kampung yang rindu nak pergi Mekah. Walaupun syariat kata, bila awak tak cukup duit, awak tak payah pergi. Awak tak cukup. Tetapi kerinduan itu sentiasa menyebabkan dia simpan sikit, dia bawa sikit. Itu memberikan makna kepada agama. Apabila agama tidak dipahami pada dimensi itu, maka kita akan jumpa orang yang dry dalam agama, yang dia tahu rokok, sujud, apa hukum. Dia tidak tahu makna yang lebih dalam di dalam agama itu. Sebab itu Nabi SAW apabila dia solat malam, Aisyah simpati pada Nabi. Tengok bengkak kaki Nabi, dah siang bekerja, malam solat. Aisyah bertanya Nabi, "Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, Allah dah ampun dosamu yang terdahulu dan kemudian, kenapa sampai bengkak-bengkak kaki? Kata Nabi, "Afala akuna 'abdan syakura." Tidakkah wajar aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Yakni dalam kesunyian malam, kata-kata Aisyah, kadang-kadang aku cari Nabi tak ada malam-malam. Rumah Aisyah bukan macam rumah kita. Dalam hadis Muslim, cari terpegang kaki Nabi. Kaki Nabi itu terpacak, kata dia. Nabi sedang sujud. Nabi kata, "Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik." Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada Engkau marah padaku. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa bika minka. Aku berlindung dengan-Mu daripada tindakan-Mu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama aznaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Agama itu
Ia tidak datang dalam pakej rakaat, tapi agama datang dalam pakej kerinduan yang diikat dengan syariat. Ini kadang-kadang menyebabkan apabila orang tidak memahami ruh ini, termasuk kadang-kadang orang cakap pasal sunnah dan ahli-ahli fiqh. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin untuk menghidupkan ilmu agama. Kerana agama tidak boleh hanya pada dimensi macam mana cara angkat tangan, letak di dada ke letak di mana. Itu satu bab syariat. Tapi isi konten kepada agama itu ialah kerinduan kepada Tuhan. Sebab tu pada hari Jumaat biasanya kita baca surah Sajdah. Quran kata tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa, jauh lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan tamakkan kepada kurniaan Tuhan. Tidaklah dapat memahami hal ini melainkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan hanya Dia dan Tuhan saja yang tahu. Sebab itulah makna orang yang berjalan hadir kepada solat subuh. Orang yang bangun pagi sebelum subuh dan solat. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Allah kata kamu siang sibuk, banyak kerja. Sembahyang zuhur kita pun kan teringat lepas ni nak masuk kerja. Allah suruh kita solat malam. Bila kita solat malam, kita bagi tumpuan, rokok kita lebih lama, sujud kita lebih lama, banyak kita nak minta pada Allah. Doa kita lebih khusyuk, tak ada kerana orang ni tengok, tak kerana antara kita dengan Allah. Sebab tu wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada waktu malam sujud pada dia dan tasbih dia pada waktu malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang-orang yang tak bangun ini, orang yang tak fikir hal ini, kata Allah, yuhibbunal ajilah, mereka suka yang segera. Dunia segera, keseronokan segera, semua nikmat yang kita, jawatan segera, kedudukan segera. Semua ni benda yang segera dan dunia, dan dia tidak lasting. Dan hatta walaupun ada segera, tapi kita bukan bahagia semua dengan kereta baru yang kita beli. Bukan semua kita bahagia dengan rumah kita yang besar. Bukan semua kita bahagia dengan apa yang kita miliki, isteri, kedudukan dan anak-anak. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Allah kata mereka terlupa, mereka telah meninggalkan untuk mengingati hari yang sangat berat, iaitu hari akhirat. Agama dengan kerinduan ini. Sebab itu maka orang yang bangun solat malam, orang yang berjalan hadir ke solat subuh, orang yang merindui masjid selama ini, bagi setiap itu ada nilai di sisi Allah. Walaupun 2 rakaat subuh zahirnya sama, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama bagi setiap yang menunaikannya. Orang yang menunaikan dengan khusyuk, orang yang menunaikan dengan mengingati Allah, orang yang merindu. Kita mungkin boleh belajar fiqh macam mana sembahyang, ini kita belajar, tapi kita kena develop diri kita saja antara kita dengan Tuhan. Bagi setiap masa, hubungan yang baik, yang dalam antara seorang insan dengan Tuhan. Sebab itu hubungan inilah yang diajar kepada kita. Bangun malam, banyakkan. Sebab tu bila Abu Bakar tanya Nabi, apa nak baca bila ni doa, Nabi kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ni zalim diri aku, kezaliman yang banyak. Cuba baca Al-Quran, para anbiya pilihan Tuhan, tapi setiap kali, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah kami. Kita anak kita, walaupun kita tak ada sayang kat kita, itu insan, tak dibanding Tuhan. Dia kata, I love you dad, kan, I love you mom. Kekasih kita juga sama. Walaupun kita tahu, tapi kita sukakan ungkapan itu. Allah itu sukakan ungkapan astaghfirullah, aku mohon keampunan padamu wahai Tuhan. Sebab itu insan apabila dia ada hal itu, maka besar jiwanya, kuat pergantungannya dengan Allah. Dia melihat ke hadapan apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Sebab itu Nabi dalam sujud, Allahumma ja'al li nuran, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam jantungku cahaya, mataku cahaya, telingaku cahaya. Kan, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, seperti mana kita baca. Ini adalah makna kepada agama yang mesti kita penceramah, ustaz mesti bangunkan dua-dua aspek ini.
Walaupun sebahagian menamakan dengan tasawuf ke, tazkiyatun nafs, tapi ini makna agama. Tapi bila kita agama itu dry, dia akan diajar cara angkat tangan, itu benar, dari segi syariat benar dan perlu. Tapi dia mesti diisi dengan makna ruhi, kerohanian. Apa yang Allah mau? Allah mau kita angkat tangan saja ke? Atau ia mau kepatuhan, kerinduan kita kepadanya dan hubungan kita dengannya?